Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. uh, Hari ini kita akan bincang satu topik menarik, iaitu ramalan PRU 15. Tetapi jangan sangka saya akan buat ramalan saya bukannya akan buat ramalan, tetapi topiknya ramalan PRU 15. Jadi saya dapat bukan hanya mesej, saya dapat panggilan, beberapa permintaan. Okey. Jadi saya diberitahu Tuan Regi ada satu ramalan telah dibuat, atau ada ramalan ini, ada ramalan itu telah dibuat. Ya. Dan oleh si dia tu, dan tolonglah ulas ya. Jadi yang terbaru terkini hari ini ya. Kononnya The Malaysian Insight telah mengeluarkan satu kenyataan oleh Tun Daim Zainuddin, dan Daim telah berkata ini, Daim telah berkata itu. Tolong ulaskan. Khususnya Daim kata kononnya di PRU 15 ni pejuang dengan bersatu habis. Ya, tolong ulaskan. Okey, pertama sekali, jika anda perhati live saya, khususnya dalam setahun lebih ni lah, saya tak kira Kit Siang buat ramalan ke, Rafizi buat ramalan ke, Anwar sendiri buat ramalan ke, apa ke, saya lebih cenderung ke arah menghormati ramalan masing-masing, atau kebebasan pendapat masing-masing lah. Jadi saya jarang komen. Hanya saya akan komen bila saya dapati ianya ada agenda tersirat. Contohnya ya, apabila Anwar kadang-kadang dia kata ada majoriti, kita tahu ianya penipuan, jadi saya akan cuba tangkis dakwaan dia dengan berfakta, logik, supaya saya dapat menghalang orang-orang seperti dia daripada memperdaya rakyat. Contoh ya. Atau jika ada pihak yang berkait dengan kluster mahkamah guna alasan PRN Johor contohnya untuk meramalkan BN akan menang besar pada PRU 15 dan menggunakan itu sebagai hujah untuk menekan agar parlimen dibubarkan, di situ saya akan tangkis supaya untuk sedarkan orang betapa anda diperdaya oleh kluster mahkamah, khususnya Najib dan Zaid. Okey, tetapi selebihnya, contohnya kalau hari ini Rafizi keluar satu kenyataan, dia kata si dia ni akan menang, si dia tu akan menang, itu Rafizi lah. Atau itu macam Daim keluar, ini tu Daim lah. Buat apa saya nak tangkis ya. Tetapi saya secara peribadi ingin menjawab persoalan yang ditimbulkan, apakah ramalan saya pada PRU 15. Nah, jawapan saya mudah. Saya mulakan dengan satu kenyataan, iaitu tidak mungkin sesiapa meramalkan keputusan PRU 15, dan ini hakikat. Okey. Saya kerap berkomunikasi dengan individu-individu tertentu yang sama ada berkait secara langsung atau tidak langsung dengan pusat-pusat penyelidikan. Ya, kadang-kadang mereka tidak ingin dinamakan sebab kadang-kadang sensitif, sebab pusat-pusat penyelidikan ni pun kadang-kadang ada berkait dengan atau cenderung ke arah parti tertentu. Dia bukannya 100% neutral. Jadi kalau ada pun komunikasi, ianya secara rahsia. Okey. Dan saya pun, tabiat saya suka membuat penyelidikan sendiri dengan cara-cara sendiri bersama kawan-kawan, bertanya sana sini dan sebagainya. Okey. Jadi apakah jangkaan saya pada PRU 15? Now, saya tidak akan buat ramalan, tetapi saya akan nyatakan apa yang anda harus sedar sebelum anda mendengar mana-mana ramalan atau membuat ramalan sendiri. Jadi kenyataan pertama saya, tidak ada sesiapa yang mampu membuat ramalan, kerana pusat-pusat penyelidikan ini pun bagi melakukan satu penyelidikan yang cukup komprehensif memang sukar. Kerana lanskap politik telah sedang berubah begitu cepat. Okey, contohnya kita lihat tak sampai 3 tahun sudah muncul 2 blok baru. Satunya adalah Perikatan Nasional
iaitu gandengan satu parti yang dahulunya dari Pakatan Harapan iaitu Bersatu, gandengan dia bersama PAS, itu sudah jadi satu blok baru. Jadi PAS dulunya pembangkang, kini sudah masuk bersama Bersatu, Bersatu dulunya dari PH. Jadi sudah wujud satu blok baru. Jadi kalau kita ambil blok baru ni, ada blok Perikatan Nasional, kemudian ada blok Pakatan Harapan, kemudian blok Barisan Nasional. Kemudian dalam kebelakangan ini tak sampai 2 tahun ada satu lagi blok baru iaitu blok alternatif. Ya, terdiri dari parti-parti alternatif selain Pakatan Harapan, iaitu Pejuang, Warisan dan juga kumpulan bukan politik seperti Piagam Rakyat. Jadi kalau kita lihat Pejuang, penaung dia Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah bekas pengerusi Pakatan Harapan. Jadi datang juga dari Pakatan Harapan, kemudian tapi mereka tidak ada satu gandengan yang nyata. Walaupun mereka semuanya parti-parti dan kumpulan alternatif, tetapi belum ada pengisytiharan. Mereka adalah satu gabungan, ada kesefahaman antara Warisan dan Pejuang dan sebagainya. So ini adalah blok alternatif. Jadi benda ni berubah pesat dan mengikut pola pengundian semenjak 2008 adalah menjadi mustahil bagi kita ramalkan. Biar saya jelaskan. Sebelum 2008, kalau kita lihat tahun 90-an, 80-an, ya, dulu mudah. Ada penyokong tegar Barisan Nasional dan ada pengundi atas pagar dan ada penentang tegar Barisan Nasional. Mudah. Dia semuanya berpaut pada Barisan Nasional. Jadi ada penyokong tegar Barisan Nasional atau pengundi putih, ada pengundi atas pagar atau pengundi kelabu, dan ada pengundi penentang Barisan Nasional atau pengundi hitam. Jadi pengundi hitam ni dia tidak spesifik kepada mana-mana parti pembangkang, cuma mereka tentang Barisan Nasional. Jadi jika di satu-satu kawasan di dalam pilihan raya Barisan Nasional mempunyai jumlah pengundi putih yang tidak begitu rendah, maka dengan mudah mereka mengucap kacirkan pengundi hitam, lazimnya dengan meletakkan calon-calon proksi. Ramai percaya calon-calon proksi ini kadang-kadang dari awal sudah ditanam. Contohnya ditanam dalam PAS, ditanam dalam DAP, ditanam sana sini. Kemudian bila PRU berlaku di kawasan berkenaan, tiba-tiba akan berlaku pertembungan di antara calon-calon pembangkang ini. Ada di antaranya proksi Barisan Nasional. Jadi berlaku banyak penjuru. Bila berlaku banyak penjuru, pengundi hitam pecah. Pengundi hitam dia tak berpihak kepada satu-satu parti pembangkang. Dia tak setia kepada satu-satu parti pembangkang. Cuma mereka menentang Barisan Nasional. Jadi bila undi mereka pecah, dengan mudah Barisan Nasional menang dengan mengamalkan strategi banyak penjuru. Itu kerja Barisan Nasional dulu. Tetapi semua ini berubah selepas khususnya 2008. Ya, selepas 2008 sudah muncul satu blok baru pengundi yang putih yang baru. Kalau dulu pengundi putih semuanya penyokong tegar Barisan Nasional, kini wujud satu lagi kumpulan penyokong tegar Pakatan Rakyat yang tidak boleh ditolak tepi lagi. Tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita kata ini remeh, ya. Tidak boleh lagi. Dia cukup nyata. Jadi pengundi putih baru ni iaitu penyokong tegar Pakatan Rakyat yang seterusnya berkembang menjadi pengundi tegar Pakatan Harapan, merupakan blok baru dalam pengundi putih. Jadi pengundi putih ni berkembang. Ada pengundi putih yang merupakan penyokong tegar Barisan Nasional, ada pengundi putih yang penyokong tegar Pakatan Harapan, ya. Dan kemudian ada pengundi hitam, dan pengundi hitam tu peratus dia menyusut teruk, ya. Jadi dari situ, apabila Barisan Nasional mengamalkan strategi banyak penjuru dia letak proksi-proksi supaya bertembung banyak penjuru supaya pengundi hitam ni pecah, di banyak kerusi tidak berjaya, malah ada yang memihak kepada Pakatan Harapan. Maknanya formula lama kononnya bila berlaku banyak penjuru Pakatan Harapan ianya memihak kepada BN, di PRU 14 nyata gagal. Ini bukannya cerita, ini fakta, ya. Jadi strategi banyak penjuru
Ada tempat menyebelahi Barisan Nasional, ada tempat ianya gagal, ianya memihak kepada Pakatan Harapan. Jadi sudah wujud blok baru penyokong Tegar Pakatan Harapan. Kemudian selepas PRU 14 sudah muncul, dalam 3 tahun sudah muncul 2 blok baru, iaitu Perikatan Nasional yang kita tidak boleh pandang remeh. Sebab parti yang duduk dalam Perikatan Nasional, satunya dulu rapat dengan UMNO, satunya dulu bekas PH, iaitu PAS dulu rapat dengan UMNO, bersatu dulu bekas PH. Jadi dia ada penyokong-penyokong dia. Kemudian blok alternatif ada parti Warisan, ada parti Pejuang. Bila Pejuang ditubuhkan dan Tun adalah bekas pengerusi Pakatan Harapan, jadi pengundi Melayu Islam yang menyokong Pakatan Harapan disebabkan Tun semestinya akan lari pergi ke blok alternatif. Begitu juga majoriti akar umbi Bersatu. Sebab itu Bersatu prestasi dia merosot, ya? Sebab mereka duduk dengan Tun, bukannya duduk dengan Muhyiddin. Jadi bila berlaku 2 blok ini, diramalkan sudah ada 4 kumpulan pengundi putih, iaitu pengundi penyokong Tegar Barisan Nasional yang makin merosot bilangan dia, pengundi Tegar Pakatan Harapan yang merosot bilangan dia, dan dijangkakan ada 2 kumpulan blok pengundi putih yang tidak boleh diabaikan, iaitu penyokong Tegar Perikatan Nasional dan penyokong Tegar blok alternatif. Dan kesemua ni semestinya datang daripada pengundi atas pagar dan ada juga dari pengundi hitam. Jadi peratus pengundi hitam ni makin menyusut. So, bila kita lakukan strategi banyak penjuru untuk pecahkan undi hitam, barangkali ianya tidak akan membawa hasil yang kita inginkan jika peratus yang keluar mengundi ramai pada PRU 15. Masalahnya di Johor, Barisan Nasional kata kita penyokong dah kembali kepada kita. Sebenarnya Johor tidak boleh digunakan sebagai contoh, sebab di Johor hampir 50% pengundi berdaftar tidak keluar mengundi. Disebabkan itu strategi banyak penjuru berjaya. Sebabnya majoriti yang keluar pengundi, ya, walaupun peratus yang keluar mengundi ini rendah, tetapi ramai juga penyokong Tegar Barisan Nasional. Okey. So disebabkan itu Barisan Nasional menang, tetapi hakikatnya hampir 50% tak keluar mengundi. Jadi bila hampir 50% tak keluar mengundi, jika kita kaji betul-betul, ya, bukan hanya pencapaian undi Barisan Nasional merosot berbanding dengan PRU 14, ya, maknanya prestasi dia menurun. Dijangkakan majoriti yang tidak keluar mengundi ni ada saham besar blok alternatif di situ. Mereka tidak keluar mengundi kerana tidak ingin menyokong Barisan Nasional. Mereka tidak keluar mengundi kerana tidak ingin menyokong Pakatan Harapan, dan mereka tidak keluar mengundi kerana mereka tidak melihat, ya, mereka nak sokong blok alternatif tetapi belum lagi ada sebarang tanda ada kesefahaman antara Pejuang, Warisan, Piagam Rakyat dan sebagainya. Dan juga tidak ada satu formula baru yang ditampilkan oleh blok alternatif yang boleh meyakinkan mereka tidak akan berlaku pengkhianatan jika blok alternatif menang. So mereka duduk rumah, ada juga dijangkakan telah duduk rumah kerana mereka lebih rela tunggu dan lihat, tunggu PRU 15. Maka disebabkan itu Johor bukannya data sahih yang kita boleh bersandar untuk dapatkan satu maklumat yang membolehkan kita meramalkan PRU 15. Hakikatnya kita tidak cukup maklumat, dan bagi penyelidik melakukan, ya, perkumpulan maklumat dalam tempoh pendek dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan lanskap politik ini, ya, amat sukar. Jadi tidak ada sesiapa boleh ramalkan PRU 15. Ya. Jika ada ramalan-ramalan di sana, saya rasa ianya cuma berdasarkan keyakinan peribadi. Ya. Ada tokoh-tokoh yang memang hebat, memang neutral. Mereka ramalkan dulu, contohnya di Johor.
BN tidak akan menang, tetapi akhirnya menang kerana mereka tidak menjangkakan hampir 50% tak keluar mengundi. Jadi jangkaan kita suka sebenarnya membaca pola pengundian. Okay. Tapi apa yang saya boleh katakan adalah jika ada sesiapa kata pejuang habis ke, ini habis ke, dia tu habis ke, jangan mudah berkata demikian, kerana Johor sedikit sebanyak telah menunjukkan bahawa jika sudah dapat diumumkan satu kesefahaman antara parti-parti alternatif dan kumpulan bukan politik alternatif, dan jika satu formula diketengahkan, contohnya yang saya cadangkan, ya, saya akan cerita selepas ini, maka jangan, jika PRU 15 memang benar rakyat tengah tunggu PRU dan akan keluar ramai, mungkin lebih 85%, jangan terkejut. Anda ramal si dia ni akan habis, si dia tu akan habis, tiba-tiba si dia yang anda ramalkan akan habis, itulah yang membentuk kerajaan. So saya tak nak ramal, cuma nasihat saya kepada parti-parti alternatif dan kumpulan-kumpulan bukan politik yang alternatif, don't be too overconfident dan mulakan satu pelan tindakan untuk membentuk satu gabungan yang boleh berkomunikasi dengan rakyat, sebab rakyat muak dengan kata-kata bersifat politik. Contohnya, kami setuju tapi kami tidak ingin Anwar. Memang kita tak nak Anwar, betul, itu setuju, Anwar is a disaster. Tetapi jangan sekadar berkata-kata demikian, sebab rakyat tahu this is all political talk. Mereka nak lihat, okey, inilah perkesefahaman yang dicapai, satu press conference, warisan pejuang ke Piagam Rakyat dan sebagainya. Kemudian satu formula diketengahkan, contohnya, okey, jika kita menang, contohnya kita menang terus, tetapi jumlah kerusi yang kita menang kurang dari 130, kita akan tetap minta darurat politik walaupun kita ada jumlah kerusi yang cukup 130, tapi asalkan jumlah kerusi tidak melebihi 130, kita minta darurat politik untuk memastikan tidak ada pengkhianatan. Kemudian di dalam tempoh darurat itu akan diwujudkan satu draft, ya, undang-undang atau akta yang bukannya hanya mengelakkan lompat parti, sebab draft lompat parti yang diwujudkan baru-baru ni tu semua saya lihat banyak klausa tu yang tidak masuk akal. Sebaliknya, satu draft akta anti pengkhianatan yang boleh meminimalkan terus kemungkinan berlaku pengkhianatan, dan setelah dihabiskan draft ini, dipersetujui semua, darurat politik dihentikan, dan jika draft ini berjaya dijadikan undang-undang, maka rakyat boleh bergembira bahawa kemungkinan berlaku pengkhianatan amat-amat rendah. Satu formula yang membolehkan rakyat percaya, jika kami keluar ramai-ramai undi anda, kami tidak akan sia-siakan undi kami. Itulah jawapan dia. Itulah sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh orang. It is so simple. Penyelesaian ada di depan mata. Yang menjadi penghalang adalah gelagat pihak-pihak tertentu yang mungkin sedang cuba mencatur bagi kedudukan masing-masing walaupun belum apa-apa lagi. Ya, ini yang saya khawatirlah. Okay, I'm not talking about Tun. Tun is a magnificent politician. I'm talking about the rest. Ya, let me be clear about that. So, hari ini saya tidak akan mengambil soalan, cuma itu sahaja yang ingin saya ulaskan. Jadi, jangan minta saya ulas apa yang Daim kata. He has the right to say what he wants. Kalau esok Rafidah kata, Rafidah is Rafidah. Kalau lusa Mutusami kata sesuatu, that is Mutusami. But this is what I believe. Okay? So, itu sahaja pencerahan saya untuk hari ini. Saya tidak akan mengambil soalan sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.